Dan juga tujuan saya meneruskan saman tersebut, saya rasa skandal salah laku seks yang sering dinafikan, sering difitnahkan kepada kami, kononnya kami yang tidak bermaruah adalah sebaliknya. Saya ada mempunyai bukti-bukti yang cukup di luar jangkaan mereka. Saya mempunyai saksi-saksi yang berkredibel bersama bukti-bukti di luar jangkaan mereka. Kita akan dedahkan di mahkamah nanti bagaimana teori keji konspirasi Azmin menghalalkan perlakuan seks isterinya Syamsidah Taharin dengan insan munafik bernama Anwar bin Ibrahim. Ini isu moral paling penting. Bagi saya, orang yang tidak bermoral, na'udzubillah min zalik, dia tidak layak sebagai pemimpin, menjadi bakal pemimpin kita, apatah lagi pemimpin keluarga. Saya mencabar Azmin Ali, Syamsidah Taharin, Wan Azizah dan Anwar Ibrahim bersama-sama saya dan Dr. Mahathir serta Azizan masuk dalam mana-mana masjid untuk bersumpah laknat. Saya telah melakukannya, Saiful telah melakukannya. Mengapa Azmin, bapaknya juga arwah bapa saya seorang ustaz, seorang tokoh agama, kita tahu mujizat Al-Quran itu, kita tahu kelebihan Al-Quran itu, mengapa kita persedakan? Mengapa Azmin takut bersumpah? Kalau dia betul-betul seorang Islam, saya cabar Azmin, buktikan apa yang berlaku tahun 97. Saya mempunyai bukti yang kukuh dan tidak keterlaluan kalau saya membawa orang-orang kanannya seperti Datuk Nala Karupan, yang saya rasa lebih maklum, tuan-tuan lebih maklum siapa Datuk Nala Karupan. Dan kita akan bawa bukti-bukti yang lain yang saya juga mempunyai gambar yang telah saya serahkan kepada Bukit Aman pada tahun 1997. Saya rasa bukan saya nak menganiaya abang saya. Kalau saya mungkin salah faham, orang kata saya ingin glamour, saya mengezalimi abang saya sendiri, tapi saya rasa saya dah bersabar 13 tahun dengan harapan. Saya dengar cakap ibu saya kata sabar, kita berdoa pada Allah supaya Azmin bertaubat, dan kita sebagai orang Islam, kita masih ada ruang untuk memaafkannya. Tetapi selepas 13 tahun, saya rasa Azmin semakin melampau dan makin angkuh serta ingin melanggar apa hak istimewa orang Melayu hari ini, sedangkan diri dia sendiri tidak layak untuk menjadi pemimpin, untuk bersama-sama memimpin parti dan negara. Saya akan dedahkan satu persatu di mahkamah nanti, dan saya mencabar Wan Azizah buat pertama kalinya. Kalau dia seorang wanita Islam, dia seorang ibu yang baik, tolonglah berkata benar. Please Wan Azizah, for the first time in your life, tolonglah Wan Azizah. Saya merayu, saya mewakili berjuta-juta wanita di Malaysia, merayu dengan takzimnya supaya Wan Azizah mengaku siapakah anugerah Tuhan itu. Kita akan berheret semua saksi-saksi yang Puan Azizah pernah menangis, pernah bercerita, pernah mengadu hal siapakah suaminya. Tapi kenapa kerana kepentingan parti, kenapa kerana kedudukan istimewa yang bakal diperolehi kalau menjadi wanita pertama, dia sanggup menghalalkan cara. Dan saya mempunyai satu lagi kemusykilan di sini yang saya ingin dedahkan. Tapi saya tidak mahu tuduh, tapi saya minta government menyiasat salah silah siapa Wan Azizah ini. Sebab dari apa yang saya perolehi dari Azmin suatu ketika dulu, sebelum berlaku ledakan Hiroshima antara saya dan dia, Azmin pernah berkata kepada keluarga, Wan Azizah adalah seorang anak angkat. Dia bukan anak Wan Ismail. Dia adalah seorang wanita Korea. So kita tidak tahu. Saya mahu government menyiasat, saya tak tuduh. Tapi kalau kita tengok, saya akan belaskan dalam blog saya gambar ibu bapanya tidak mempunyai iras langsung seiras Wan Azizah. Kalau betul kita tak kisah anak angkat daripada Korea, daripada Jepun dan Afrika, itu bukan masalah. Tapi mengapa dia tidak berjiwa Melayu? Mengapa dia tidak patriotik seperti perempuan Melayu? Mengapa? Kalau itu benar, mempunyai kebenaran. Azmin menceritakan kepada kami 15 tahun yang dulu bahawa Wan Azizah adalah seorang perempuan Korea. Dan kita minta government siasat. Saya tak tuduh. Sekali lagi saya ulang, saya tak tuduh. Saya nak tahu siapakah Wan Azizah ini. Dan saya serahkan kepada Prof. Okey, ada soalan?
tindakan Azmi hari ini mendedahkan segala-galanya tentang Azmi mendapat restu daripada ahli keluarga? Alhamdulillah, soalan yang cukup baik. In fact, pagi tadi pukul 9 saya menelpon ibu saya mohon restu, dan juga Kak Long saya dan juga Kak Lang saya mohon restu, minta mereka mendoakan keselamatan saya, minta satu semangat dari segi sokongan moral mereka kepada saya. Dan sebagai ibu, of course ibu saya sedih. Dia sedih dari segi keselamatan diri. Dia kata apa akan berlaku kepada saya sekiranya kes ini dibangkitkan semula di mahkamah. Mungkin sebab ibu saya dah lalui saat-saat yang begitu getir bersama saya ketika dulu, macam mana pembunuh-pembunuh ubahan mencari saya, bagaimana kereta saya dibakar, bagaimana kepala kucing diletak yang dipotong diletakkan di depan rumah dan sebagainya. So ibu mengingatkan saya supaya lebih berhati-hati. Tapi saya rasa doa ibu mengatasi segala-galanya. Saya tak takut dengan hukuman bunuh, saya tidak takut dengan ancaman dan sebagainya. Tapi saya yakin dan tidak keterlaluan kalau keadaan terpaksa, mungkin kakak-kakak saya juga akan muncul di mahkamah sebagai saksi pada pihak saya untuk menyatakan siapakah Azmin yang sebenarnya. Azmin selalu menggambarkan saya dibuang keluarga, saya perempuan yang tak bermoral, saya sebagai macam-macam fitnah dia buat. Tapi sedangkan dialah yang membuang ahli keluarganya. Dialah yang tidak bertahun-tahun tidak bercakap dengan kakak-kakaknya. Dialah yang tidak balik ke rumah ibu untuk berapa tahun. Sampai dia kena 18 bulan penjara kerana menipu di mahkamah. Barulah dia terhege-hege balik minta ampun pada mak. Dan cuba tanya pada dia, setahun lepas sebelum dia berlepas ke Mekah, apakah perkataan dari ibu saya? Azmin, bertaubatlah. Syamsidah, bertaubatlah. Itu kata ibu saya. Dan Syamsidah mengiyakan, okeylah mak, insya-Allah tidak bertaubat. Tapi bila ibu saya mengatakan pada Azmin tengking balik ibu saya. Kenapa mak mesti dengar cakap perempuan sial itu? Maksudnya saya. Dia kata dia tidak perlu bertaubat, dia tidak punya dosa. Dia masih angkuh dan pada keluarganya ketika itu. Jadi saya rasa high time for me to clear my orang kata reputation yang telah terjejas begitu teruk dengan segala fitnah. Dan kita tengok. Ini ada saya akan tunjuk dalam blog saya gambar Azmin ketika umur 24 tahun atau betapa close-nya atau betapa akrabnya dia dengan Dr. Mahathir ketika itu. Dia sebagai anak angkat Dr. Mahathir, ke mana saja Dr. Mahathir pergi dia akan ikut, menjadi kesayangan Dr. Mahathir. Sampaikan dia sakit ketika dibuang buah pinggangnya satu. Dr. Mahathir sebagai Perdana Menteri ketika itu sanggup datang dan lapkan badannya. Akhirnya mengapa dari seorang anak angkat akhirnya menjadi si tanggang? Semuanya kerana duit, kerana kemewahan yang Anwar Ibrahim telah laburkan kepada dia selama beberapa tahun. Dalam usia 25 tahun saja Azmin telah menjadi jutawan. Ini adalah resip-resip yang asli, bukan fotokopi. Saya ada banyak lagi yang saya simpan, yang separuhnya kita dah serahkan kepada SPRM dan separuh masih ada. Dekat sini saja nilai yang ada di tangan saya, hampir 20 juta kepunyaan Azmin dan Syamsidah Taharin. Dekat sini saja. So jadi tak usah kata, tak usah tuduh orang lain pengumpat, penyamun, perasuah. Mereka lah bapa segala rasuah. Mereka lah bapa segala penyamun. Mereka lah bapa segala perompak. So saya bukan nak menghina darah daging saya sendiri, tapi Nabi Nuh pun membiarkan anaknya mati karam. Saya rasa saya dah cukup baik. 13 tahun saya just tutup mulut. Orang maki, orang keji, orang paling batu dan sebagainya. Saya lalui saat yang paling getir dalam hidup saya. So I think enough. Saya mengikuti blog penulisan ini. Dalam satu artikel ini ada menulis bahawa Anwar Ibrahim pernah pergi ke rumah Azmin Ali. Dia bandikan salah seorang anak Azmin, salinkan lampin. Siapa anak Azmin? Saya rasa ramai dah tahu. Yang dimaksudkan adalah Afifah. So kita sebagai keluarga pun, apa istimewanya Afifah pada Anwar? kita jadi pelik. Kenapa nama itu diberi oleh Afifah, sedangkan nama anak lain diberi oleh Azmin dan bermula dengan Farah, Syazlana dan sebagainya. Tapi Afifah nama mesti sama dengan bapa A. Dan tarikh lahir pun
sama 10 Ogos, budak tu belum cukup waktu dipanggil induce, diforset keluar untuk mendapatkan tarikh yang sama dengan bapa, 10 of August kelahiran budak itu. Saya tak nak tuduh, saya tidak mahu tuduh, tapi saya mahu mahkamah membongkar semula darah yang dibawa oleh Syamsidah ketika Anwar masih berkuasa. Adakah darah Syazliana atau darah Afifah? Kenapa Tan Sri Musa Hassan, masa itu Datuk Musa Hassan, memohon supaya bayi itu dibawa? Kenapa Anwar mengarahkan Musa supaya shut up and you just take the blood? Why? So kita pertikaikan isu tersebut. Kita nak tahu siapa budak itu. Saya tidak mahu tuduh, tapi kita akan bongkar di mahkamah nanti. Umi, kenapa buat pendedahan dia lagi sekali sekarang? Oh please jangan guna fitnah. Kalau fitnah saya tak bawa bukti, brother. Kalau fitnah saya tak bawa resi original, brother. Kalau fitnah, surat saya tahun 1997 ditulis pada 5 Ogos. Anwar dipecat pada 2 September 1998. So kita kena kaji kronologi. Dan kenapa orang PAS menggesa, mempressure Dr. Mahathir ketika itu pecat Al-Juburi,